Assalamualaikum. Nama saya Syamizal Afiddin bin Muhammad Suhaimi. Jadi pada kali ini saya akan buat satu review mengenai satu watak dalam movie yang saya akan review, iaitu cerita The 24. Jadi sedikit maklumat tentang movie ni sebelum kita masuk pada watak yang saya ingin review tu. Jadi movie The 24 ini diarahkan oleh Kevin Wilmot dan dikeluarkan di United States pada 21 Ogos 2020. Jadi sedikit sinopsis pada pasal movie ni. Dan movie ni merupakan kisah benar dan ia berlaku pada tahun 1917 di Houston, Texas. Jadi watak yang saya akan review dalam cerita The 34 ini ialah William Boston, atau nama sebenarnya ialah Travis. William Boston ni kira hero lah dalam cerita ni sebab memang cerita ni dari mulanya cakap pasal dia sampai habis tentang perjuangan dia dalam tentera. Jadi William Boston ni dia asalnya dilahirkan di United States, tapi dia berpindah ke France untuk mendapat pendidikan awal dan telah menambahkan pengajian di sana. Setelah itu dia balik di United States dan telah menyertai tentera dan telah diserapkan di Regimen ke-24 Infantry, iaitu dalam regimen itu merupakan keseluruhan ke semua askar Amerika yang berkulit hitam. Seterusnya, perwatakan yang ada pada William Boston ini adalah beliau seorang askar yang berjiwa kental dan berdiri tinggi. William Boston memperjuangkan nasib orang yang kulit hitam yang dihina di Houston, Texas pada ketika itu. Untuk pengetahuan anda, bangsa Amerika berkulit hitam ini pada ketika itu sangat dipandang rendah oleh masyarakat berkulit putih dan polis Houston di ketika pada masa itu. Bangsa Amerika berkulit hitam ni mereka dicaci dan diperlakukan seperti bukan seorang manusia. Lebih-lebih lagi polis Houston yang bertindak sangat kejam terhadap terhadap masyarakat berkulit hitam. Selain itu, dengan adanya sifat kecekalan dan disiplin yang tinggi yang ada pada William Boston, beliau telah mendapat perhatian daripada salah seorang pegawai pemerintah di sana, iaitu Colonel Norton. Colonel Norton telah memanggilnya dan telah memberinya surat yang berkandungan tawaran untuk menjalani latihan pegawai selama 1 tahun. Akan tetapi, William Boston menolaknya dan beliau berkata terhadap pegawai itu yang dia mahu kekal di sini dan membela nasib masyarakat berkulit hitam di sana. Jadi, apa yang saya dapat lihat terhadap William Boston ini ialah beliau tidak mementingkan jawatan dan pangkat. Sebaliknya beliau menumpukan apa objektif yang ada pada diri yang apa yang dia mahu capai. Seterusnya, apabila sifat kauman ataupun rasis telah berlaku sangat teruk di Houston pada ketika itu, timbulnya sifat dendam terhadap kalangan anggota tentera di Houston, Texas pada ketika itu. Jadi, William Boston dan rakan-rakan ini telah merancang satu pembunuhan beramai-ramai dan rusuhan terhadap masyarakat berkulit putih dan polis Houston pada ketika itu. Jadi pada malam itu, sepasukan askar dari Regimen ke-24 telah bergerak menuju ke bandar dan telah membunuh semua masyarakat berkulit putih dan polis Houston pada ketika itu. Jadi, selepas daripada peristiwa itu, William Boston ni dan rakan-rakan dia telah ditangkap oleh sekumpulan askar dan dia dan pasukan itu terus dihadapkan ke mahkamah tentera. Semasa perbicaraan, William Boston ni dan rakan-rakannya telah mengaku bersalah, dan William Boston ni dan rakan-rakannya yang terlibat dalam perancangan rusuhan ni telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Manakala yang selebihnya telah dikenakan hukuman kerja berat sepanjang hidup mereka. Jadi kesimpulannya, William Boston ni
dia bukan sahaja seorang askar, malah beliau seorang pembela nasib bangsanya sendiri. Walaupun cara dia salah, tapi William Boston ni tiada pilihan lain selain terpaksa membunuh masyarakat berkulit putih dan polis pada ketika itu, supaya masyarakat berkulit hitam tidak terus ditindas oleh mereka lagi. Jadi kesimpulannya, William Boston ni kita dapat samakan dengan seorang perwira yang bernama Nelson Mandela, iaitu beliau memperjuangkan nasib bangsa berkulit hitam. Sekiranya William Boston ini mengikuti sekolah latihan pegawai, mungkin beliau akan menjadi seorang pegawai yang berjaya di masa akan datang. Jadi, kalau ada kelebihan masa, saya mengajak anda semua untuk menonton filem ni. Bagi saya, dia amat bermanfaat dan menyentuh perasaan kita kerana ia bersifat perkauman. Jadi, sekian daripada saya. Terima kasih.